Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah amat mustahak bagi pasukan polis Diraja Brunei memiliki peta korporat perancangan strategik. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan pasukan polis Diraja Brunei. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB di Kadong. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah duli Yang Maha Mulia bertitah amat mustahaknya PPDB memiliki peta korporat perancangan strategik yang diharapkan untuk mengubati duka cita negara, iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri. Ke bawah duli Yang Maha Mulia menekankan perkara-perkara jenayah dan yang melanggar etika kerja perlu dibenteras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Dalam titah, Baginda turut mengimbas kembali perkembangan dan perubahan PPDB dalam tempoh 100 tahun penubuhannya. Pasukan Polis Diraja Brunei telah pun mencapai usianya ke 100 tahun pada 1 Januari 2021 yang lalu. Di kesempatan ini, Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pegawai dan anggota pasukan polis Diraja Brunei, baik yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara, atas segala khidmat bakti mereka yang telah dicurahkan. Mengimbas balik tempoh 100 tahun penubuhan pasukan polis Diraja Brunei, pelbagai perkembangan dan perubahan telah dialami oleh pasukan, termasuk pelbagai ujian atau rintangan. Namun semua ini tidak boleh mematahkan semangat pasukan. Pasukan polis mesti kecekal dan sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa jua cabaran. Di samping terus menjaga diri untuk sentiasa bersih dari sebarang gejala yang boleh melemahkannya. Ke bawah duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan bahawa pasukan polis tidak boleh membelakangi peraturan The Standard Operating Procedure SOP kerana jika sebarang jenayah atau pelanggaran keselamatan tidak ditangani mengikut SOP, maka natijahnya mungkin mengecewakan. Dalam usia pasukan polis mencecah lebih 100 tahun, titah Baginda amat mustahak untuk memiliki peta korporat perancangan strategik bagi memandunya ke arah masa depan kepolisian yang lebih teratur. Beta melihat peta korporat perancangan strategik tersebut akan dapat memperbaiki semua aspek kepimpinan, pengurusan, pentadbiran, latihan dan keupayaan logistik pasukan polis. Inilah yang sangat diharapkan untuk mengubati duka cita kita, iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri, seperti rasuah, judi, pecah amanah, termasuk bersekongkol dengan geng-geng penjenayah, seperti membocorkan jadual sekatan jalan raya dan operasi penggeledahan
tempat yang disyaki menjadi markas kegiatan jenayah. Sehingga dengan persekongkolan seperti itu menjadikan sukar bagi pihak penguat kuasa untuk mendapatkan bahan bukti. Perkara seumpama itu titah baginda tidak boleh dibiarkan berlaku kerana jika dibiarkan, ia akan menjejaskan martabat dan kredibiliti pasukan. Tetapi soalnya, siapakah yang bertanggungjawab untuk membaiki kepincangan ini? Jawabnya, ia mestilah dilakukan dari dalam jua, kerana pasukan polis adalah ibarat sebuah keluarga. Jika terdapat sebarang anggota yang bermasalah, bukankah kepala atau ketua keluarga lebih layak menanganinya? Dalam makna, adalah ketua atau pegawai atasan jua yang lebih utama untuk membuat perhitungan segera. Tetapi ini pun jika ketua atau pegawai atasan itu bukan pengamal kronisme dan nepotisme, maka barulah dapat diharapkan penyelesaian yang baik dan adil. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan para pegawai dan anggota PPDB supaya tidak melakukan penganiayaan dan melanggar etika kerja. Di bawah ketua, terdapat pula pegawai-pegawai pangkat tinggi. Mereka ini juga adalah diingatkan supaya jangan menggunakan kuasa untuk menganiaya anggota-anggota pangkat rendah. Mereka sama sekali tidak berhak untuk berbuat yang demikian itu. Tidak ada pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei yang above the law. Sebagai pemimpin, pegawai-pegawai atasan bukannya untuk melindungi mereka yang melakukan kesalahan atau bersekongkol dengan mereka untuk mencari sumber yang menyalurkan maklumat kesalahan mereka ini. Selain dari melakukan penganiayaan, ada juga yang melanggar etika kerja, seperti meninggalkan tempat bertugas sebelum lagi acara-acara selesai dan balik ke pejabat untuk berehat. Malah lebih keji lagi, ada juga penyandang pangkat tinggi yang melakukan gangguan seksual terhadap rakan sekerja. Beta mahu perkara-perkara ini jangan dipandang ringan oleh ketua. Perkara ini perlu dibenteras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan, tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Baginda seterusnya bertitah, adapun keolahan yang tidak bagus, semuanya itu namanya ialah melanggar disiplin. Sedang disiplin bagi pasukan keselamatan adalah rukun utama yang mesti dipenuhi. Oleh itu, bagi sesiapa saja dari kalangan anggota pasukan yang melanggar disiplin, mereka itu perlu bertanggungjawab di atas kelakuan mereka dan tidak berkompromi untuk dibuat perhitungan. Satu contoh, pada awal tahun 2022,
sebilangan anggota pasukan polis Marine Polma yang berpangkat polis constable hingga staf sarjan disyaki terlibat dengan kegiatan pecah amanah dan salah guna kuasa yang melibatkan kegiatan penyeludupan di negara ini. Tidakkah ini melanggar disiplin namanya? Yang tidak syak lagi telah menjejaskan imej dan reputasi Polma dan PPDB secara amnya. Dengan ini juga tahap profesionalisme dan integriti anggota polis dipersoalkan dan sedikit sebanyak telah mengurangkan keyakinan orang ramai terhadap PPDB. Ini bukan isu remeh, tetapi benar-benar serius dan mengaibkan. Isu projek-projek PPDB yang tidak dimanfaatkan serta kepincangan yang memerlukan perhatian dan tindakan juga disentuh oleh Baginda. Lain lagi pelbagai kelemahan yang minta diatasi seperti tidak mampu untuk memanfaatkan projek-projek PPDB yang menelan belanja jutaan ringgit walaupun projek-projek tersebut sudah lama dilaksanakan namun ia tidak atau belum lagi digunakan. Juga kelemahan ketara pada masa ini yang masih belum diatasi ialah kekurangan dan keinderaan di balai-balai polis. Ini tidak syak lagi adalah satu kepincangan yang memerlukan perhatian dan tindakan. Pihak kepimpinan dalam pasukan tidak boleh berdiam diri begitu saja, tetapi perlu berfikir dan bertindak untuk mengatasi kepincangan. Barulah ada makna pasukan polis itu mempunyai pemimpin yang berkarisma. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan sebagai langkah ke hadapan, aspek perancangan sumber tenaga manusia mesti dikemaskini. Perancangan perlu turut mengambil kira keperluan kepolisian termasuk keperluan bilangan anggota dan keperluan untuk menilai semula sistem kenaikan pangkat dengan mengutamakan merit. Semua peringkat perlu dipastikan mempunyai keupayaan dan kemahiran selaras dengan kehendak-kehendak semasa. Inilah matlamat utama pasukan polis untuk kita dan negara dapat melihatnya sebagai serba lengkap dan sempurna. Pesuruh Jaya Polis dan pegawai-pegawai kanan pasukan polis Diraja Brunei perlu memikirkan apa tindakan yang wajar diambil atas teguran yang telah dititahkan ini dan bukannya selepas ini membuat perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah malah di luar bidang tugas dalam mencari dari mana datangnya sumber maklumat yang diperolehi ini. Pada keberangkatan ke Ibu Pejabat PPDB, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB. Berangkat sama, Paduka Ananda Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan-Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya PPDB dan Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya PPDB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Timbalan Penguasa Polis Muhammad Amirul bin Haji Matusin, Penolong Pegawai Siasatan Jenayah Daerah Polis Brunei dan Muara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baginda kemudian berkenan berangkat ke bilik persidangan Putera Negara bagi mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB. Dengan usianya lebih satu abad, PPDB merangka pelbagai inisiatif dalam sama-sama menjamin keamanan dan kestabilan negara. Di samping itu, PPDB juga menjalin kerjasama bukan sahaja dengan agensi-agensi berkaitan dan orang ramai, bahkan dengan pasukan-pasukan polis serantau dan antarabangsa bagi memerangi dan mencegah jenayah merentas sempadan.